Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian yang seterusnya kita nak bincangkan tentang isu pembahagian sel terhadap tahap kesihatan manusia. Okey, jadi isu ni berkaitan dengan tajuk pembahagian sel mitosis yang kita dah belajar, dan juga proses meiosis. Okay, so standard pembelajaran yang kita nak capai hari ini ialah kita nak menghuraikan kesan ketidaknormalan mitosis terhadap kesihatan manusia, iaitu tentang penyakit tumor dan kanser. Dan yang kedua, kita nak menilai kesan ketidaknormalan meiosis terhadap penyakit sindrom Down ke atas seseorang individu tersebut. Okey. So yang pertama sekali ialah tentang kesan ketidaknormalan mitosis terhadap kesihatan manusia. Jadi kita tahu yang sel kita ni dikawal oleh satu sistem kawalan khas pada setiap fasa, iaitu dalam fasa G1, S dan juga fasa G2 dan seterusnya fasa mitosis, untuk memastikan pembahagian sel ni berlaku secara normal. Bagi proses mitosis, pembahagian sel ataupun kita sel mesti berlaku pada kadar yang normal. Namun begitu, terdapat juga pembahagian sel yang berlaku secara tidak terkawal dan akibatnya menyebabkan pembentukan tumor. Okey. So semua orang mesti pernah dengar apa itu tumor ataupun ketumbuhan. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang tumor ni. Okey. Dan yang seterusnya, tumor pula ada dua jenis, iaitu kita sebut sebagai tumor benigna dan juga tumor malignant. Okey. Berkaitan dengan tumor benigna ni, dia adalah tumor yang jenis tidak berbahaya dan tumor ni boleh dibuang melalui proses pembedahan. Manakala tumor malignant pula dikenali sebagai kanser. Jadi dua jenis tumor ni, iaitu tumor benigna dan tumor malignant ni berbeza kerana pembahagian sel yang berbeza. Jenis pembahagian sel tu berbeza. Okey, ni contoh yang kita biasa lihat, iaitu ketumbuhan yang berlaku pada bahagian seseorang, pada bahagian badan manusia, di mana kita dapati bahagian badan ataupun ketumbuhan ni kita boleh jalankan pembedahan untuk membuang tumor tersebut. Jadi tumor yang kita boleh buang melalui pembedahan kita sebut sebagai tumor benigna. Manakala jenis yang kedua ialah tumor malignant. Tumor malignant ni lah yang kita kaitkan dengan kanser. Tumor malignant kita boleh kaitkan dengan penyakit kanser. Jadi dekat sini contoh-contoh yang ada dalam gambar ni: kanser pipi, kanser pada lidah, kanser pada bibir, dan banyak lagi tempat-tempat yang boleh berlaku kanser ni. So apa beza antara tumor benigna dengan tumor malignant ni? So untuk tumor benigna, tumor jenis ni berlaku pada satu bahagian badan sahaja dan sel dia menjalankan proses mitosis ataupun pembahagian sel secara tidak terkawal, tetapi sel tersebut tidak berpindah, dia tidak keluar ke
bahagian badan yang lain atau melalui tisu darah pergi ke tempat-tempat bahagian badan yang lain. Tapi untuk tumor jenis malignant, sel tu boleh keluar ataupun merebak melalui salur darah dan pergi kepada organ-organ badan yang lain. Okey. So, apa penyebab berlakunya kanser? Okay, kanser ni disebabkan oleh beberapa faktor. Okay, yang pertama ialah faktor radiasi, contohnya terdedah dengan sinar X, sinar gamma ataupun sinaran ultraungu. Yang kedua, bahan yang boleh menyebabkan kanser ialah tar dan juga tembakau yang terdapat dalam rokok. Dan yang ketiga ialah bahan-bahan karsinogen. Contohnya ialah formaldehyde dan juga benzena. Yang keempat ialah faktor genetik. Okay, dan yang kelima, terdapat juga kanser yang disebabkan oleh bakteria dan virus. Contohnya HPV, penyakit HPV iaitu kanser cervix. Okey. So bagaimana tumor ni berlaku? Jadi yang pertama sekali, tumor ni berlaku apabila sel-sel ni membahagi secara berterusan. Maksudnya proses pembahagian sel tu tidak mengikut kita sel yang sepatutnya. Proses pembahagian dia berlaku secara tidak terkawal. Jadi kita sebut pembahagian berlaku secara berterusan dan menghasilkan tumor akibat faktor-faktor yang kita terangkan tadi. Okey, yang seterusnya, sel kanser ni berpotensi tinggi untuk merebak. Okey, bagaimana dia merebak? Dia masuk dalam aliran darah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ada contoh kanser, primary cancer yang berada pada satu organ badan, dan sel ni masuk dalam aliran darah dan pergi kepada bahagian badan yang seterusnya. Okey. So sekiranya situasi ni berlaku, dikatakan sel kanser tu telah merebak ke organ-organ yang lain, dan sel ni dia boleh memusnahkan sel-sel normal yang berada di sekitarnya. Okey, yang seterusnya, sel kanser merebak melalui sistem peredaran darah ataupun sistem limfa, sebab kedua-dua sistem ni merupakan salur dalam badan kita, dalam bentuk salur darah atau salur limfa. Jadi dia boleh membawa sel kanser tadi bersama aliran darah ataupun aliran limfa dan menyebabkan pembentukan sel kanser yang baru di bahagian yang lain. Dan seterusnya keadaan ini akan mengganggu fungsi tisu di sekeliling sel tersebut. Dan kanser yang tidak dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa maut. Okey, jadi kalau kita dapat kesan kanser ni pada peringkat awal, jadi rawatan boleh dijalankan. Tapi sekiranya kanser tu telah merebak kepada organ-organ badan yang lain, maka lebih banyak sel-sel badan dekat bahagian organ lain tu terganggu. Jadi dia boleh membawa kepada maut lah. Okey, sebab sel kanser ni adalah sel yang aktif dan dia serang bahagian lain, dia akan serap nutrien daripada sel-sel di sekelilingnya. Okey, so secara tak langsung sistem badan ataupun organ-organ badan tu dia tidak dia akan terganggu fungsinya. Okey. So cikgu nak awak jawab soalan uji minda 14 muka surat 117 dulu. Okey, nanti yang ni kita akan bincangkan. Okey, so habis untuk tajuk kesan ketidaknormalan proses mitosis terhadap kesihatan manusia.
ketidaknormalan kita sel tu. Jadi kita dah tahu dua jenis penyakit, dua jenis kesan yang boleh berlaku. Okey, dan seterusnya kita nak tengok pula kesan ketidaknormalan. Okey, proses meiosis tadi ni iaitu jenis pembahagian yang kedua, proses meiosis terhadap individu, iaitu kesannya boleh menyebabkan sindrom Down. Okey, so mesti semua orang pernah tahu tentang penyakit sindrom Down, pernah dengar lah kan, secara biasa yang kita dapat lihat lah dekat persekitaran kita. So kali ni kita nak tengok apa yang menyebabkan penyakit ni berlaku. Okey, jadi kalau kita tengok gambar kat depan ni, dari segi features, dari segi rupa, anak-anak sindrom Down ni dia ada persamaan. Okey, so ciri-ciri dia ada persamaan kan, jadi kita boleh kenal. So apa yang menyebabkan situasi ni berlaku, kenapa muka dia kita nampak hampir sama dekat situ kan. Okey, so kita tengok dulu kesan ketidaknormalan meiosis terhadap individu sindrom Down. So ketidaknormalan semasa pembahagian meiosis, maksudnya proses meiosis ni berlaku secara tak normal. Kalau yang normal macam mana, kita dah belajar kan, kita dah belajar bagaimana proses meiosis yang normal ni berlaku. Okay. Tapi kalau berlaku gangguan pada proses meiosis tu, dia akan menyebabkan satu jenis penyakit genetik. So sindrom Down ni kategorikan dia sebagai penyakit genetik. Okey, iaitu proses meiosis tadi terganggu menyebabkan penyakit genetik yang kita sebut sebagai sindrom Down. Okey, so kalau gambar kat bawah ni awak tengok bagaimana proses meiosis dalam satu fasa meiosis tu kita belajar yang kromosom ni dia akan berpisah, sentromanya akan berpisah dan kromosom akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Tapi kita dapati ada satu situasi di mana kromosom ni tidak berpisah. Gambar yang warna merah yang cikgu bulatkan ni, okay, kromosom tu sepatutnya berpisah ke kutub yang bertentangan, tapi yang kromosom yang ketiga ni dia tidak berpisah. Okay, so kita dapati dua-dua kromatik ni bergerak ke kutub yang sama. Okay, so ini disebabkan oleh gentang gelendong gagal berfungsi ketika anafasa 1 ataupun anafasa 2. Jadi dalam fasa anafasa lah kromosom tadi bergerak ke kutub bertentangan, sama ada anafasa 1 atau anafasa 2. Tapi boleh berlaku kesilapan di mana gentian gelendong tidak terbentuk sepenuhnya. Bukan dia tak terbentuk semua, tapi ada gentian gelendong yang tidak terbentuk. Contohnya dekat sini tak ada gentian gelendong. Jadi tak ada gentian gelendong yang akan ikat pada kromatid kembar ataupun kromosom homolog yang sebelah sini. Okay, so kromosom tadi tidak ditarik lah, dia ikut yang pasangan dia pula ke sebelah kiri ni, patutnya dia ke sebelah kanan. Jadi kromosom ni tidak ditarik oleh gentian gelendong disebabkan kat sini tiada pembentukan gentian gelendong. Inilah kesilapan dia. Gentian gelendong tidak terbentuk. So apa yang kesannya ialah pembahagian kromosom tu tidak berlaku. Patutnya dia membahagi dua dekat sentroma kan. So akibatnya kromosom akan gagal berpisah. Kita sebut sebagai tak disjungsi. Bahasa dia ambil dari bahasa Inggeris dia non-disjunction.
iaitu kesannya akan menyebabkan gamet sebab ini proses meiosis hasilkan gamet, jadi gamet lah yang akan dapat dia punya efek dia, iaitu gamet ni akan mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Okey, jadi kita tahu kalau manusia gamet yang normalnya ialah 23. Gamet manusia yang normal ialah 23 sebab gamet ni terhasil apabila proses meiosis berlaku di mana sel yang asal mempunyai 46 kromosom, bila dia bahagi menghasilkan gamet, so gamet sepatutnya dapat 23. Tapi apabila berlaku non-disjunction tadi, kromosom tidak berpisah, maka gamet yang normal yang tidak terbentuk, iaitu gamet yang mempunyai 22 dan juga 24 kromosom. Okey, 22 maksudnya gamet tu kurang satu kromosom. 24 maksudnya gamet tersebut ialah gamet yang lebih satu kromosom. Okey, so jika persenyawaan antara gamet normal dengan gamet yang tak normal berlaku, maksudnya kalau yang gamet normal yang tak normal ni 24 ni yang bersenyawa dengan gamet yang 23 tadi, maka anak dia akan dapat 47 kromosom. Okey, so kita dapati kat situ zygote yang terhasil mempunyai lebih satu kromosom, iaitu total kromosom dia 47, dan di situ wujud satu keadaan yang tidak normal di mana terdapat lebihan satu kromosom pada pasangan kromosom homolog yang ke-21. Jadi penyakit sindrom Down ni ialah penyakit di mana kromosom bilangan kromosom dia lebih satu, tetapi pada pasangan kromosom homolog yang ke-21 sahaja. Okey, pasangan kromosom homolog yang ke-21 sahaja. Kalau situasi ni berlaku pada kromosom nombor 15 ke, nombor 20 ke, dia jadi penyakit lain. Okey, so kita kena ingat dia berlaku hanya pada kromosom yang ke-21. Jadi kalau dalam soalan exam kita kena tulis secara spesifik lah, lebih satu kromosom. Kena tulis lebih satu kromosom. Tak, kalau setakat tulis lebih kromosom je tak dapat markah lah kan. Lebih berapa? Jadi kita kena spesifikkan lebih satu kromosom pada pasangan kromosom homolog yang ke-21. Dan kita juga boleh sebut keadaan ni sebagai trisomi 21. Okey. So antara tanda-tanda anak-anak yang sindrom Down ni, ni ialah dia punya keadaan simptom anak sindrom Down, iaitu mata yang sepet, lidah dia tebal, sebab tu dia mengalami kesukaran untuk bertutur, dan lidah dia cenderung terjelir, maksudnya terkeluar lah. Okey. Kemudian leher agak pendek serta mengalami kecacatan mental. Okey. So ini yang cikgu sebutkan tadi. Okey, gambar untuk kita punya karyotype bagi manusia, iaitu gambar di mana kromosom disusun. Okey, so kat sini kita ada 23 pasang kromosom. Karyotype ni terdiri daripada 23 pasang kromosom. Okey, kalau nak pasangan yang pertama ni, kita tengok dia ada dua kromosom, maksudnya itu adalah pasangan kromosom yang homolog. So kita susun kromosom yang homolog ni secara berpasangan, dan pada pasangan yang ke-21, kalau bagi karyotype yang normal, kita dapati sepatutnya dia ada 20, dia ada sepasang kromosom. Dia ada 2 je kromosom, tapi bagi orang yang Down syndrome, kita dapati bahawa kromosom yang ke-21-nya ada 3. So dekat sini ialah maksudnya ada lebih satu kromosom
homolog. Maksudnya ada kromosom homolog yang gagal berpisah semasa proses meiosis dia. Okey, jadi ini menunjukkan karyotype sindrom Down. Okey. So, ni gambaran apa yang berlaku yang kita, seperti yang cikgu dah explain tadilah, iaitu semasa ana fasa 1 gentian gelendung tidak terbentuk. Okey, so keadaan sel ni memang tak dilukis sampai 23 atau 46 kromosom lah. Jadi kita wakilkan dengan 4 kromosom saja. So sepatutnya dalam setiap sel ni, kalau induk sel dia ialah 4 kromosom. Okey, 4 kromosom maksudnya anak dia sepatutnya akan ada 2 kromosom dalam setiap sel anak. Tapi apabila berlaku kesilapan di mana salah satu sel anak ni, okey, dan salah satu sel anak ni kromosom dia tidak berpisah, kromosom homolog ataupun kromosom kromatik kembar tidak berpisah. Jadi kita dapati dekat sini sepatutnya dalam fasa ni, okey, dia jadi 2 lah kan. Ini sekarang dah ada 3, lebih 1 kat situ. Sebab kromosom yang atas ni tidak berpisah ke kutub pertentangan. Okey. Dan hasilnya kita dapati ada gamet yang terbentuk dengan N tambah 1 kromosom. Maksudnya 2 tambah 1 kromosom. Dan ini juga kita kata macam satu takdir lah dalam banyak-banyak gamet tu kan. So gamet yang tak normal ni yang bersenyawa dengan yang melakukan persenyawaan. Kalau ovum memang satu ovum je lah kan. Jadi ovum yang tidak normal ni bersenyawa dengan sperma yang normal, maka zygote yang terhasil adalah zygote yang tidak normal, di mana dia ada lebih 1 kromosom menyebabkan bilangan kromosom dia 47. Okay, so yang ini kita tengok juga situasi yang sama, keadaan yang sama, iaitu keadaan di mana kromosom homolog gagal berpisah, tapi yang ini dia bukan berlaku pada kromosom yang ke-21. Okey. Yang ni kita tengok dia berlaku pada kromosom nombor 13. Pasangan yang ke-13 ni dia ada trisomy, non-disjunction. Ada 3 kromosom dekat sini. Okey. So kalau cikgu dah kata tadi, kalau dia berlaku pada pasangan kromosom yang lain, maka penyakit yang ketidaknormalan yang berlaku pun berbeza lah. Dia bukan sindrom Down lah, dia jadi sindrom lain. So yang ini kita panggil Patau's trisomy syndrome. Okay, so cikgu ambil daripada internet lah. Jadi ciri-ciri penyakit ni pun berbeza lah, nampak? Small head, okay, missing eyes, nampak? Pembentukan mata yang tak lengkap kan, sebab kita punya kromosom ni membawa ciri-ciri karakteristik kita kan, ciri-ciri pembentukan manusia tu. Jadi setiap kesilapan yang berlaku dia akan memberi kesan kepada kita punya ciri-ciri tu. So ada penyakit jantung, heart defects, extra fingers, abnormal genitalia, mentally retarded, cleft palate, sumbing, terencat akal, dan most die a few weeks after birth, dan kebanyakannya akan meninggal lah selepas kelahiran sebab mungkin masalah dari segi dalaman juga, organ-organ dalaman dia. Okay, so untuk bahagian ni, okay, jadi kita habislah dengan tajuk tadi.
Stroke 2 ataupun 3 jenis penyakit yang berkaitan dengan keabnormalan yang berlaku pada proses mitosis dan meiosis. Jadi yang seterusnya Cikgu nak awak lengkapkan buku Bioscore, boleh lengkapkan dan jawab soalan-soalan yang ada kat dalam tu dulu sebelum kita bincangkan. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.